Dia nak tunjuk bahawa dialah salah seorang daripada ahli jawatan kuasa pengampunan. Jadi jangan main-main dengan aku. Itu je mesej dia. Dia tak tahu bahawa jawatan dia sebagai Menteri Wilayah itu pun dipinjamkan sementara saja. Bagaimana Ismail Sabri merupakan Perdana Menteri interim ataupun Perdana Menteri sementara. Dia jadi Perdana Menteri sementara kerana Presiden UMNO berhadapan dengan pendakwaan terpilih. Dia menjadi Presiden sementara atau Perdana Menteri sementara kerana timbalan Presiden UMNO adalah merupakan seorang ahli Dewan Undangan Negeri, bukan ahli Parlimen. Dah tak ada pilihan, maka parti mengangkat dia sebagai Perdana Menteri. Maknanya selepas ini bila Presiden dah tak ada masalah, ataupun bila timbalan Presiden sudah menjadi ahli Parlimen, kedudukan sebagai Perdana Menteri itu boleh beralih tangan kepada orang yang lebih berhak daripada Ismail Sabri, naib Presiden UMNO. Jangan lupa tu. Syahida Kasim pun kena ingat juga. Sekarang ni dia mengampu Mae, memanglah Mae yang angkat dia. Dia mengampu Muhyiddin, memanglah Muhyiddin pun nak supaya dia diangkat menjadi menteri. Betul tak? Selepas pilihan raya ke-15, silap-silap Muhyiddin pun bukan ahli Parlimen lagi. Selepas pilihan raya yang ke-15, Ismail Sabri hampir pasti bukan seorang Perdana Menteri lagi. Jadi janganlah lupa, jangan lupa. Dan beliau pun kota senator dia pun dah habis. Kalau dia tak bertanding pilihan raya akan datang, dia tak boleh jadi menteri lagi. Jadi tak payahlah mendabik dada sangat. Mentang-mentanglah ada kuasa sikit, sama ada nak membantu pengampunan Datuk Seri Najib ataupun tidak, tak payahlah mendabik dada sangat. Kuasa tu hanya dipinjamkan sementara oleh Allah SWT. Bila-bila masa saja kuasa tu boleh ditarik. Jangan sampai Allah Ta'ala tarik nyawa dia ketika dia masih lagi ada kuasa sebagai lembaga pengampunan. Tiba-tiba baru nak mundi je. Jangan main-main kuasa Allah Ta'ala ni kan. Jadi jangan terlalu takbur. Seolah-olah macam dia cukup berkuasa nak memenjarakan Datuk Najib ataupun nak bagi pengampunan pada Datuk Najib. Okey, silakan. Ada soalan? Pun maksudnya tadi pengampunan Najib babit dunia akhirat. Siapa Syahida Kasim mengampunkan dunia akhirat ni? Yalah. Pengampunan Najib membabitkan dunia akhirat. Betul lah. Kalau misalnya ketika kamu ada jawatan di dunia, dia kena ingat apa titah tuanku tu. Titah tuanku ialah bila kita ada kuasa, kita jangan salah gunakan kuasa itu. Kita perlu berikan keadilan kepada semua. Kuasa untuk menghukum, jangan disalahgunakan kuasa itu. Maknanya berikan keadilan. Kalau ikut dalam kes Datuk Seri Najib, beliau nak tukar Queen Council pun tak boleh. Betul tak? Beliau nak tukar peguam pun, peguam tak diberikan masa. Sedangkan kita lihat Tommy Thomas sendiri, seperti mana yang diujarkan oleh Datuk Zaid Ibrahim, Tommy Thomas sendiri mengesahkan bahawa beliau perlu engage orang luar. Dia perlu engage V. Sitambara, dan juga beliau perlu engage orang seperti Gopal Siram. Dan kerajaan membayar Sulaiman Abdullah berjuta-juta ringgit dibayar oleh kerajaan untuk mendapatkan khidmat dia orang. Aku tak fikir khidmat dia orang ni RM1,000-2,000 ringgit, mesti berjuta. Sebab kau tengoklah Gopal Siram,
Tengok dia datang pun, datang mahkamah pakai Rolls Royce. Takkanlah dia charge RM1, RM2, betul tak? Jadi mestilah nilai dia besar. Kita tak tahu berapa nilai dia, tetapi sudah pastilah bila dia engage orang luar, itu bermakna bahawa kes Datuk Seri Najib ni bukanlah kes yang simple. Dan dia sendiri mengesahkan bahawa dokumen-dokumen yang perlu ditelaah, yang perlu di go through sangat rumit. Ini membuktikan bahawa ianya justify bila mana Datuk Seri Najib minta Queen Counsel. Maknanya Datuk Seri Najib minta orang yang pakar dalam bidang itu untuk membantu dia memenangkan kes dia di peringkat Mahkamah Persekutuan, sebab dia dapat kaitan Seri Syafiee di peringkat Mahkamah Tinggi dan di peringkat Mahkamah Rayuan. Dia dah buat. Jadi di peringkat Mahkamah Persekutuan dia cuba nak pakai idea lain, idea di luar kotak dengan kepakaran yang berbeza. Kalau Tommy Thomas dibenarkan untuk engage orang luar, kenapa Datuk Najib tak dibenarkan untuk engage Queen Counsel? Itu satu persoalan yang perlu diperbincangkan. Begitu juga bila kita tak dibenarkan ambil Queen Counsel, kita ikut cadangan Majlis Peguam, ambil peguam tempatan, Datuk Hisham T. Datuk Hisham T sudah pastilah sama kedudukan macam peguam-peguam yang menjadi pendahulu raya dalam kes SRC International. Dia perlukan masa berbulan-bulan, tu yang dia minta 3 hingga 4 bulan untuk membaca dokumen-dokumen dan membuat persiapan untuk berhujah membela Datuk Seri Najib di Mahkamah Persekutuan. Kenapa tidak diberikan peluang? Ini menjadi persoalan. Jadi ke bawah dulu tuanku mengatakan bahawa bila kita ada kuasa untuk menghukum, gunakan kuasa itu untuk memberikan keadilan kepada orang yang dituduh. Jangan baca yang kalau kita ada kuasa untuk mengampun, jangan salah gunakan kuasa itu untuk mengampun orang sesuka hati. Dia tak cakap pun bahawa kalau kita ada kuasa untuk mengampun, jangan kita ampunkan bekas Perdana Menteri. Dia tak ada cakap. Dia cakap kita mestilah berlaku adil dalam memberikan pengampunan. Jangan orang tu tak ada kuasa, kita tak berikan pengampunan. Orang tu bekas Perdana Menteri, kita berikan pengampunan. Tuanku tak cakap macam tu. Kena faham konteks keadilan tu. Konteks keadilan dalam proses menghukum dan memberikan pengampunan, ianya mesti adil. Maknanya bagi peluang seluas-luasnya untuk tertuduh membela diri. Dan pastikan bahawa kita menghukum dengan adil. Dalam konteks kes Datuk Seri Najib, macam mana kita nak kata dia diberikan keadilan, sedangkan hakim yang menghukum dia pun terlibat dalam kes SRC International dan terlibat dalam proses untuk menubuhkan SRC International. Terang-terang ada conflict of interest. Dan dalam masa yang sama, pertuduhan itu pun dah lari dah. Bukan lagi 42 juta yang dipinjam daripada Kuop masuk dalam akaun Najib. Bukti terkini menunjukkan bahawa duit Putra Perdana Development pinjam daripada Maybank, yang Nazlan pun tahu mengikut pegawai Maybank, duit itu masuk ke dalam akaun Najib 42 juta, dan daripada situ 32 juta dipindahkan ke dalam akaun SRC. Dah terbalik kuk dah. Pertuduhan tu pun dah tak betul. Belum lagi kita buktikan tentang conflict of interest dengan email-email yang jelas menunjukkan Nazlan terlibat dan jelas mempunyai conflict of interest yang menyebabkan SPRM mencadangkan supaya beliau didakwa di bawah Seksyen 220 Kanun Keseksaan.
Tetapi tidak didakwa. Keluarga Zeti dan Zeti tidak didakwa, dia terima 715 juta. Begitu juga dengan Nur Muhammad Yaakob yang menyediakan kertas kabinet untuk mencadarkan kepada kabinet memberikan pinjaman 4 bilion kepada Co-op, daripada Co-op kepada SRC International. Orang tu pun dapat 85 juta daripada Jolo. Tidak didakwa. Adakah ini adil, wahai Syahidan Al-Qasimi? Dunia akhirat. Ini dunia akhirat. Jawab akhirat. Jawab ke akhirat. Apa kau buat kepada bekas bos kau? Ini juga kau kena jawab nanti. Jangan ingat kau dunia kau lepas. Betul lah dunia kau boleh buat khianat pada orang. Kau boleh aniaya orang. Kau boleh tak berikan keadilan kepada orang tu untuk mendapat peluang membela diri. Tetapi kena ingat, di padang mahsyar nanti dia akan dipertanggungjawabkan. Tak kisahlah dia kata dia tak nak sebut nama saya sebab nama saya jijik. Saya nak beritahu dengan Syed dan Kasim, jijik saya tak pernah cabul mana-mana budak. Itu je lah. Lagi jijik perbuatan mencabul kehormatan budak-budak baskers ni. Budak bawah umur. Kau tak payah nak sembang banyak lah, Syed dan Kasim. Kalau perangai kau tu molek, tak apa. Kalau perangai kau tu molek, tak apa. Kau pun pusing, buat pusingan you pun kerana kau dihadapkan dengan tuduhan mencabul kehormatan seorang budak yang apa ni? Budak bawah umur, penyanyi baskers kan? Dia budak tu kan? Dia tak berani nak kahwin tu. Tak berani nak kahwin. Tak kira lah, berani tak berani kan? Tapi kalau dia memang saya yuta lah tu. Dia perasan. Tak kisah, biarkan. Kena ingat juga, di dunia mungkin Muhyiddin ke Mahathir ke boleh tutup kes cabul, tetapi di akhirat belum tentu dia tidak dibalas oleh Allah SWT. Jadi bila kau nak sebut dunia akhirat ni Syahidan, kau fikir, kau cerminkan diri kau betul-betul. Dia nak lawankan kita habaq dunia akhirat ni. Allahu Akbar. Aduh.